Bila cakap soal duit persaraan, saya percaya perkara yang terlintas dalam kepala ramai masyarakat Malaysia adalah duit EPF. Kenapa? Sebab rata-rata daripada kita hanyalah bergantung kepada duit EPF semata-mata sebagai dana persaraan. So, sekarang dah timbul isu yang sangat besar, iaitu masyarakat Malaysia sedang menggesa kerajaan untuk membenarkan pengeluaran daripada akaun 1 EPF. For you guys yang masih lagi belum tahu tentang cara pembahagian duit EPF, biar saya terangkan sedikit sebab saya tak nak ada yang keliru. Saya percaya kepada students ataupun orang yang baru bekerja masih lagi keliru macam mana pembahagian duit EPF ini berlaku. Pembahagian duit EPF berlaku begini. Kalau kata anda ada gaji RM3,000, 11% daripada RM3,000 tersebut perlu dikeluarkan daripada duit gaji anda untuk membayar caruman KWSP pekerja. Maksudnya lebih kurang RM330 daripada RM3,000 tersebut perlu ditolak sebagai caruman KWSP pekerja. Manakala majikan pula, iaitu bos sesebuah syarikat, perlu untuk mencarum 12% daripada nilai gaji yang dibayar kepada kita. So maksudnya bos bertanggungjawab untuk membayar, misal kata gaji kita RM3,000, bos perlu membayar RM360 sebagai caruman KWSP. Maka keseluruhan caruman 11% campur 12% ini tadi akan dibahagikan kepada akaun 1 dan juga akaun 2, iaitu 70% akan pergi pada akaun 1, manakala baki 30% akan pergi pada akaun 2. Maksudnya the biggest portion goes to akaun 1. Isunya sekarang, masyarakat Malaysia boleh atau tidak menggunakan duit KWSP. Ya, tak ada masalah. Kita boleh saja gunakan duit EPF ini. Kalau kita rujuk kepada klausa-klausa di dalam EPF, akaun 2 ni tadi memang boleh kita keluarkan atas beberapa sebab dan keadaan. Antaranya, kalau seseorang yang nak beli rumah pertama yang memerlukan wang pendahuluan, boleh keluarkan duit daripada akaun 2 EPF. Kalau seseorang itu nak menyelesaikan baki hutang rumah, pun boleh keluarkan duit EPF akaun 2. Kalau nak sambung belajar untuk diri sendiri ataupun nak biaya pendidikan anak-anak, pun boleh keluar daripada akaun 2 EPF. Kalau kata dah sampai umur 50 tahun, pun boleh keluar daripada akaun EPF. Dan ramai yang tak tahu bahawa bermula daripada Januari tahun 2013, akaun 2 EPF ini boleh kita keluarkan untuk menjadi dana kita pergi menunaikan haji. So itu adalah antara sebab-sebab yang dibenarkan oleh undang-undang untuk kita keluarkan duit daripada akaun 2. Namun apa pula jadi pada akaun 1? So ramai yang tak tahu sebenarnya akaun 1 ni sebenarnya dicipta sebagai persediaan hari tua kita, iaitu duit persaraan. Sebab itulah undang-undang hanya membenarkan masyarakat Malaysia mengeluarkan duit EPF daripada akaun 1 selepas tempoh umur 55 tahun. So bayangkan, kita menyimpan daripada sekarang umur kita 20-an, kita hanya boleh keluarkan pada umur 50-an, dan it is very strict. You tak boleh keluarkan langsung. Sebab itulah sekarang apabila masyarakat berhadapan dengan masalah COVID-19, banyak company yang dah mula downsizing, ada yang terpaksa retrench dia punya pekerja kan. So orang dah mula hilang pekerjaan, yang mana bekerja pula sudah mula dipotong gaji. Ini menggambarkan situasi yang cukup membahaya sebab masyarakat sudah mula hilang sumber pendapatan dan juga sumber simpanan untuk meneruskan survivality kehidupan. Sebab itulah hari ini semua golongan masyarakat berkumpul dan menggesa kerajaan untuk membenarkan pengeluaran duit daripada akaun 1 EPF. So, kesimpulannya, adakah wajar kerajaan membenarkan ataupun mengikut sahaja kehendak rakyat? Jawapan saya is very fair. Pertama, perlu sebab ada golongan masyarakat yang memerlukan duit ini. Kita tidak boleh kira kita sahaja yang tidak ada masalah, sebab banyak lagi orang yang ada masalah dan mereka memang betul-betul tidak ada sources of income yang lain serta tidak ada simpanan yang mencukupi untuk keep survive at least lah for 6 months. So sebab itulah duit akaun 1 ini sangat penting untuk mereka. Cuma pada pandangan saya, kerajaan perlu untuk berhati-hati apabila membenarkan pengeluaran duit daripada akaun 1 EPF ni, sebab itulah satu
satu-satunya sumber persaraan kita setelah mencapai umur 55 tahun. Bagi orang yang mencarung kepada EPF saja, saya perlu ingatkan kepada anda, statistik menunjukkan 70% daripada masyarakat Malaysia apabila tamat sahaja persaraan mereka ada kecenderungan untuk menghabiskan duit persaraan itu dalam tempoh 10 tahun sahaja. Malah Profesor Jomo pernah menulis di artikelnya bahawa pada tahun 2035 dianggarkan 15% komposisi masyarakat Malaysia ini terdiri daripada golongan yang berumur 65 tahun ke atas. Dan kalau kita melihat kepada trend semasa, memang lifespan masyarakat sekarang sudah mula beranjak kepada 80 tahun. So just imagine kalau pada umur 55 kita bersara, kita ada baki lebih kurang 30 tahun lagi untuk meneruskan survivability kehidupan kita. But if we have a very limited sources of preparation, maksudnya kalau kita ada duit persaraan yang cukup sedikit, macam mana kita nak keep survive untuk hari tua kita? Sebab berdasarkan pada kajian, masyarakat Malaysia perlu untuk berbelanja setidak-tidaknya sehari RM30 untuk meneruskan kehidupan. Kalau sekarang pun kita dah allocate RM30 per day, bayangkan another 20 to 30 years, adakah RM30 sehari itu masih lagi relevan untuk perbelanjaan kita? Sebab itulah hari ini, kalau kita ada kewangan yang lebih, kalau kita ada kemampuan, kalau kita ada pendapatan yang sedikit lebih, apa salahnya kita berusaha untuk menyediakan backup plan kepada EPF? Sebab pertama, EPF memang tidak senang untuk dikeluarkan kerana ia tertakluk kepada ATA. Kedua, you have to wait until 55 years old. Itu pun kalau kita masih lagi mampu terus hidup sehingga 55 tahun. Ketiga, kalaupun kita mampu untuk terus hidup sampai 55 tahun, selepas umur 55 tahun itu, adakah duit persaraan EPF yang kita simpan cukup untuk menampung hari tua kita? Jangan terlalu selesa memikirkan, oh, kita ada duit EPF tolak masuk dalam akaun satu, besok kita nak bersara senang. Apatah lagi dalam keadaan sekarang, besok kalau kerajaan announce, kalau kerajaan benarkan duit EPF akaun satu ni dikeluarkan, percayalah lagi ramai masyarakat Malaysia yang akan berhadapan dengan masalah tidak cukup wang persaraan selepas umur 55 tahun. So now masa yang terbaik untuk kita berubah, masa yang terbaik untuk kita merancang. Saya mencadangkan anda, carilah satu alternatif lain untuk membuat plan simpanan hari tua. Di bawah Pru BSN Takaful, kami menawarkan satu plan yang cukup baik, iaitu Pru BSN Aspirasi. Untuk memenuhi aspirasi hari tua anda, anda boleh start menyimpan sekarang. Ulangannya nanti pada hari tua anda, malah ianya lebih fleksibel, sebab sekiranya anda memerlukan kewangan tersebut sebelum capai umur 55 tahun, ada sebahagian daripada wang tersebut yang anda boleh keluarkan. Dan inilah realiti semasa. Apabila masyarakat mendesak kerajaan untuk mengeluarkan wang simpanan KWSP daripada akaun satu, bukan bermaksud masyarakat nak keluarkan semua. Masyarakat cuma nak keluarkan dalam sekitar RM5,000 ke RM10,000 sahaja untuk meneruskan perbelanjaan sementara COVID-19 ini belum reda. Namun, flexibility ini tidak dapat pada KWSP, dan inilah realiti yang perlu untuk kita telan. Kita perlu untuk bersedia dengan satu plan yang lebih fleksibel, yang lebih menguntungkan pada hari tua kita. Itu sahaja daripada saya. Saya harap semua orang faham situasi semasa dan bersedialah dengan satu backup plan for your future. Assalamualaikum.